Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sedikit perkongsian bagi pengisian rohani kita semua, termasuk juga peringatan kepada diri sendiri cikgu berkaitan tentang pentingnya solat. Solat dari segi bahasa bermaksud doa. Solat dari segi istilah adalah segala ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam mengikut rukun solat yang telah ditetapkan. Solat adalah jantung kepada semua amalan-amalan yang kita lakukan. Ibarat badan bagaimana hendak berfungsi segala anggota jika tidak ada jantung yang mengepam darah kita. Begitulah pentingnya solat dalam menghidupkan segala ibadah. Solat diibaratkan sebagai ketua bagi semua ibadah kerana itulah amalan pertama yang bakal dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Muslim, seseorang Muslim yang telah akil balik, yang sihat, akal fikirannya diwajibkan menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Jika sakit yang membataskan untuk dia solat berdiri seperti biasa, maka syariat melonggarkan supaya solat dalam keadaan duduk, mengiring dan berbaring sambil menggunakan isyarat mata. Sekiranya solat kita diuji dengan ketiadaan air untuk berwuduk, maka syariat memberi jalan dengan bertayamum, iaitu menyapu debu suci ke muka dan kedua-dua telapak tangan sampai ke siku dengan beberapa syarat untuk menggantikan air wuduk. Jika berada dalam keadaan perjalanan musafir yang melebihi 92 km, tetap diwajibkan solat. Walau bagaimanapun, keringanan dalam mengerjakan solat diberi, iaitu solat kasar dan jamak. Jadi daripada sini kita dapat lihat betapa pentingnya solat dalam agama Islam. Walau dalam keadaan bagaimana sekalipun, solat wajib ditunaikan setiap hari tanpa alasan. Kewajipan ini kita perlu buat berpanjangan hinggalah kita dipanggil bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Cikgu petik beberapa hadis, beberapa dalil Al-Quran yang menyatakan kepentingan untuk kita menunaikan solat. Daripada surah Al-Ankabut ayat 45, artinya, dan dirikanlah sembahyang dengan tekun, sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Daripada surah An-Nur, dan dirikanlah kamu akan sembahyang serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasulullah supaya kamu beroleh rahmat. Serta daripada surah Al-Baqarah, artinya, dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang serta tunaikanlah zakat dan apa jua yang kamu dahulukan daripada kebaikan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah sentiasa maha melihat segala yang kamu kerjakan. Daripada dalil-dalil tadi, maka dapatlah kita rumuskan betapa wajibnya solat ke atas kita. Solat, malah orang-orang yang meninggalkan solat akan dijanjikan dengan beberapa balasan. Amatlah malang bagi orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, kerana solat merupakan amalan pertama yang bakal dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Antara kesan orang yang meninggalkan solat
di atas dunia ini, Allah akan memberi balasan yang pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menarik ketenangan hatinya. Maka orang yang meninggalkan solat akan dihimpit dengan perasaan gundah gulana, susah hati, walaupun telah memiliki pelbagai nikmat di dunia. Harta, kaya, anak pinak, berjaya. Tetapi jika meninggalkan solat, Allah akan menarik ketenangan hatinya. Kedua, orang yang meninggalkan solat, keberkatan masa, harta dan kesihatannya akan ditarik. Dia akan berasa tidak cukup dengan waktu yang diberikan walaupun mempunyai 24 jam masa yang sama seperti orang lain. Hartanya sentiasa tidak cukup walaupun dia bekerja siang dan malam, serta kesihatannya akan berkurangan. Ketiga, orang yang meninggalkan solat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menarik nur, yakni cahaya pada wajahnya. Keempat, di akhirat kelak, orang yang meninggalkan solat, dia akan dikenakan azab di dalam neraka sakar, iaitu neraka khas untuk mereka yang meninggalkan solat. Dan di akhirat kelak, kelima, Allah akan menghentakkan kepala orang yang meninggalkan solat sehingga pecah berkecai. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan semula kepalanya dan dihentak semula kepalanya sehingga berkecai, berterusan sehingga habis azab siksaannya di dalam neraka. Allahu Akbar. Begitu perit balasan yang akan dikenakan kepada orang-orang yang meninggalkan solat. Justru marilah kita bersolat dan memperbaiki setiap kali kita solat, memperbaiki ilmu kita, memperbaiki solat dan khusyuk kita di dalam solat, supaya kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Seperti ditafsirkan dalam surah Al-Mu'minun, ciri-ciri orang yang beruntung adalah orang yang khusyuk dalam solatnya, iaitu orang yang memberikan sepenuh tumpuan fikiran dan hatinya di dalam solat. Orang yang beruntung adalah orang yang menjauhkan diri daripada perkara lara, orang yang menunaikan zakat, orang yang menjaga kehormatannya dan menahan diri daripada melakukan zina adalah orang-orang yang beruntung. Orang yang memelihara amanah, orang yang menunaikan janjinya, orang yang memelihara salatnya pada waktunya dan tidak melengah-lengahkan solat. Dan orang yang mewarisi syurga Firdaus ialah orang yang memelihara solatnya akan dimasukkan ke dalam syurga Firdaus. Jadi marilah sama-sama kita azam, kita usaha, kita belajar ilmu untuk kita solat. Untuk anak-anak pelajar dalam masa PKP ini, mana yang belum mula untuk solat, mari kita belajar solat, kita hafal doa, insya-Allah Allah akan mudahkan kita dalam segala urusan-urusan kita, berjaya di dunia dan juga di akhirat. Selamat di dunia dan juga di akhirat. Insya-Allah itu sahaja perkongsian cikgu. Terima kasih sebab sudi mendengar.